Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Acaya. Lepas pegawai bagi tahu dekat juri, kata okey dah lepas 10 minit, so hampa boleh masuk dekat court. Dan juri-juri pun masuk dan duduklah dekat tempat masing-masing. Waktu tu K ni dia macam kan dia simpan notes tu dalam poket jaket dia kan. Lepas tu dia buat macam jaket dia tu dia macam letak bawah, letak kat lantai, dan dia make sure notes tu macam jatuh dekat lantai. Lepas tu K ni dia macam dia ambil kod dia ni slow-slow. Waktu tu kira macam perbicaraan dah start dah. Kira waktu tu semua juri-juri yang lain ni yang duduk kat sebelah dia tengah fokus dengan perbicaraan tu. So dia tengok kiri kanan dia make sure yang dia pun ni tak tengok dia. Lepas tu dia ambil jaket dia slow-slow dan dia make sure yang notes tu jatuh. Notes tu jatuh, lepas tu dia macam dia jatuh dekat orang duduk kat barisan depan. Actually Acaya tersilap tau. K ni bukan disimpan notes tu dalam plastik. K ni dia macam konyok-konyokkan jadi macam bola kertas macam tu. Jadi dia make sure kertas tu macam bergolek lah dekat orang depan. Lepas bergolek tu dia tengok kiri kanan, okey ada siapa-siapa nampak tak? Okey dia pun tak nampak. Dan lepas dia dah berjaya buat macam tu, dia pun duduk balik kat tempat dia dan dia tengoklah perbicaraan tu. Lepas Eddie Flynn dengan tim dia susun katil dekat court ni. Jadi Hakim Harry tu dia pun bagi tahu lah dekat juri, okey saya telah memberi kebenaran dekat Eddie Flynn defendant team untuk membuat macam bukan pertunjukan, macam nak buat demonstration. Jadi lepas Eddie Flynn dia dah set up apa semua tu, so Eddie ni pun dia tanyalah Detektif Anderson tu the first question. And then Eddie pun tanyalah, okay detektif, daripada rujukan gambar yang kita tengok tadi, possible tak pembunuhan ni dilakukan oleh orang lain? And then Detektif Anderson ni dia macam tak pikat panjang lah, dia terus bagi straight jawapan. Dia kata tak mungkin, sebab semua bukti menunjukkan yang pesalah tu adalah defendant tu sendiri. Lepas tu Eddie pun balik-balik, okey lah, memandangkan apa yang hang cakap ni, kita anggap je lah benda ni macam betul. Berdasarkan bukti, berdasarkan otopsi, semua menunjukkan yang defendant ni yang buat pembunuhan ni. Tapi macam mana kalau possible tak ada orang lain yang buat benda ni dan diletakkan semua bukti-bukti untuk hang dan juga rakan sekerja hang dan juga DA untuk percaya yang kata defendant yang buat pembunuhan ni. And then Anderson ni pun dia jawab, so maksud hang nak kata ada orang masuk ceroboh tempat tu tanpa dilihat oleh siapa-siapa, dia ada saksi dan meletakkan bukti-bukti yang kita tengok ni sebab nak menganiaya Robert Solomon. Lepas tu Anderson dia macam tak mungkin. Sorry, aku rasa macam benda tu mengarut. And then Eddie ni tanya, adakah pembunuhan ni berdasarkan daripada kayu baseball yang digunakan untuk pukul kepala Carl dan juga pisau yang untuk tikam Ariella Bloom sewaktu mereka ni baring atas katil. And then Anderson ni kata berdasarkan bukti dan juga otopsi memang menunjukkan yang kata benda ni memang kena dengan situasi pembunuhan tu. Lepas tu Eddie ni dia pergi dekat laptop dia, lepas tu dia tukar gambar lah. And then gambar yang dia tunjuk tu kira gambar keadaan mayat yang dijumpai lah. Lepas tu Eddie ni dia tanya Anderson, dia kata, detektif, adakah gambar ni adalah waktu di mana hang dan rakan sekerja hang jumpa mayat ni pada pertama kali? Dia nak kata keadaan mayat tu macam tu lah. And then Detektif Anderson ni dia tengok gambar tu, dia kata ya, waktu pertama kali kami tengok keadaan mayat tu memang rupa macam tu. So rupa mayat tu macam pernah cerita sebelum ni lah, kira apa ni, Carl ni dia baring, kepala dia mengiring, kaki lipat, Ariella pula baring dekat sebelah, kira macam terbaring macam tu lah. Lepas tu Eddie ni dia suruh Anna ni macam tekan next gambar. Next gambar tu kira tunjuk jenis katil, kira code name katil tu lah. And dia tanya Anderson, dia kata, detektif, boleh tak hang confirmkan katil yang ada dekat court ni dengan katil yang dalam gambar ni adalah katil yang sama? Jadi Anderson ni pun dia tengok gambar, dia tengok kod dia tengok kod yang ni pun, dia kata betul katil yang sama. Lepas tu Eddie ni dia teruskan lagi, dia tanya dekat Anderson ni, betul tak mayat Ariella, macam badan mayat Ariella tu dia ada macam beberapa inci daripada badan si Carl ni, dan kepala dia beberapa inci beza apa ni, keadaan dia jarak kepala Ariella ni berapa inci daripada
mayat si Carl ni. And then Anderson kata, tak lah, aku tak ingat lah details macam tu. Lepas tu Eddie ni dia ambil report, dia pass lah dekat si Anderson ni. And then Anderson ni kira dia tengok. Lepas tu Anderson kata, oh berdasarkan report medical examiner ni betul lah. Lepas tu Eddie ni dia kata lah, betul tak badan dia beberapa inci daripada sini, belah kiri, dan Carl pula beberapa inci daripada bucu katil. And then Anderson dia tengok report tu, and then dia kata, oh betul. Lepas tu Eddie ni dia pergi dekat katil yang ada dekat court tu, dia bawa keluar barang-barang daripada bag, dan dalam bag tu kira ada cadar katil. Dia pasang cadar katil tu, lepas tu dia ambil marker pen, dia ambil measuring tape. Lepas tu dia measure lah, dia measure apa yang dia cakap dekat Anderson tu, dia measure. Lepas tu dia lukis guna marker tu. Kira dia lukis lah bentuk mayat Ariella ni dengan bentuk mayat Carl ni. Lepas dia lukis tu, kira macam dia tengok gambar memang nampak sama. Lepas tu dekat gambar tu kira ada nampak macam belah Ariella ni darah penuh dekat katil. Lepas tu dekat part Carl ni kira darah macam besar cawan je, macam spot macam tu je dekat kepala dia. Lepas tu Anderson ni dia tanyalah, okey detektif, hang tengok gambar dan juga apa yang aku lukis ni nampak sama ke tak? Kira dia bukan setakat lukis bentuk badan tu, dia lukis sekali yang darah tu. And then Anderson kata, boleh lebih kurang lah. And then Eddie kata, okey berdasarkan report yang hang pegang tu, betul tak Ariella ni berat dia sekian-sekian dan berat Carl sekian-sekian. So badan Ariella ni lebih ringan daripada badan Carl. And then Anderson kata yes. And then Eddie kata, hang setuju tak yang badan Ariella ni lebih ringan daripada badan si Carl? And then Anderson kata ya, setuju. Lepas tu si Eddie ni dia ambil macam pemberat macam tu. Kira pemberat tu dia letak dekat macam pemberat yang macam orang untuk exercise tu. Pemberat tu kan ada macam berapa banyak pound dia. Lepas tu Eddie dia letak pemberat tu berat yang sama macam Ariella dan juga pemberat yang sama dengan Carl. So lepas dia letak pemberat tu, kira nampak lah macam katil tu dia macam tenggelam. Lepas tu Eddie ni dia tanya Anderson, okey detektif, berdasarkan report yang hang pegang ni juga, dalam report ni mengatakan yang Ariella Bloom ni mati disebabkan pendarahan yang banyak. Lepas tu dia tengok rekod tu, dia cakap ya betul. Lepas tu Eddie ni dia buka macam botol air. Lepas tu dia tuang kat dalam gelas. Lepas tu dia campur pula dengan corn syrup. Lepas tu dia macam add dye warna merah. So nampak macam pekat macam darah tau. Lepas tu Eddie ni dia pegang cawan tu, dia pegang gelas tu, dia tunjuk dekat Anderson. Dia kata, setuju tak hang boleh pegang gelas ni? Ni adalah jumlah sebanyak mana Ariella ni hilang darah dia. Hang nak check tak benda ni? Lepas tu Anderson ni dia setuju je lah. And then Eddie ni dia kata, kalau macam examiner dalam lab, depa ni kalau macam nak check benda, depa akan buat campuran ni. Hang tahu ke tidak? And then Anderson kata, aku tak tahu, tapi aku bukanlah tak bersetuju. Dia setuju, tapi dia tak katalah dia tak setuju. Lepas tu Eddie ni dia pergi tuang fake blood tu, campuran tu dekat belah Ariella ni, dekat pemberat belah Ariella. So dia tuang semua. Lepas dia tuang tu, so dia ni macam dia macam biak lah. Dia biak, lepas tu dia nampak lah kira macam darah tu dia mengalir pergi ke belah Carl ni. Kira campuran tu dia mengalir lah dekat belah Carl ni. Sebab Carl kan dia badan dia lebih berat daripada Ariella. Mengalir dan kira macam memenuhi lah belah bahagian badan dia. Kalau ikut gambar, darah dekat belah Carl dekat kepala sahaja, tak ada dekat badan. Lepas tu Eddie ni dia cakap dekat Anderson, dia kata, okey detektif, hang boleh tengok katil ni, hang boleh bangun dan tengok katil ni, hang boleh macam periksa lah benda ni, check benda ni, dan tengok, bandingkan apa yang aku buat ni dengan gambar yang aku tunjukkan. Dan hang boleh cerita tak kat aku apa beza dia? Lepas tu Anderson ni dia macam tengok, lepas tu dia tengok gambar tu, lepas tu dia macam tak nampak beza pun. So memandangkan Anderson ni dia macam jawab macam tu, so dia ni macam memberi peluang kepada Eddie untuk explain benda tu. Dan bukan explain dekat dia je, explain dekat juri sekali. Lepas tu Eddie ni kata, okey detektif, hang tengok gambar ni, hang perasan tak dekat gambar ni, kat belah badan kau tak ada darah si Ariella ni kalau dibandingkan dengan apa yang aku buat tadi. And then Anderson ni kata, lepas tu Anderson ni kata, ya, tak ada. Lepas tu kira Art dia dah perasan apa yang Eddie ni buat. And then Art ni dia macam bangun, dia nak bangkang lah. And then dia bangkang, dia kata, Tuan Hakim, apa yang demonstrasi benda ni macam tak boleh buktikan apa-apa pun. Macam apa benda, macam hang tuang benda tu, lepas tu hang nak bandingkan dengan gambar, macam tak relevan benda ni. And then waktu tu Hakim kata, aku nak dengar benda ni sebab aku nampak apa yang Eddie buat ni macam valid point. So Eddie sila proceed. Lepas tu Eddie ni pun dia macam
pandang audience, pandang orang-orang yang dalam court tu, dia pandang dan dia nampak someone yang dia nak panggil. And then dia macam, Mr. Cheeseman, boleh tak tolong bangun? Mr. Cheeseman ni kan yang orang yang dia nak panggil untuk ada dalam court ni. Dia tak nak panggil sebagai saksi, dia nak panggil yang untuk ada dalam court ni. So Mr. Cheeseman tu pun dia macam bangun. Mr. Cheeseman ni kira macam orang yang umur 50-an, kepala botak, pakai suit, smart lah. Lepas tu Eddie katalah, okay, ni adalah Mr. Cheeseman. Mr. Cheeseman ni yang mereka katil ni pada tahun 2003, dan katil ni merupakan katil yang macam kalis air, antibakteria dan sebagainya. Dan katil ni telah digunakan oleh hotel-hotel yang global di seluruh dunia. Jadi Mr. Cheeseman boleh testify kalaulah Encik Art nak tanyakan beberapa soalan. Lepas tu Art ni pun dia bangun, dia kata dia tak ada masalah untuk tanya Mr. Cheeseman ni macam nak langkau Eddie ni lah. And then Art ni kata okay, dia nak reserve position dia untuk bertanyakan soalan dekat Mr. Cheeseman ni. And then hakim kata okay, buat masa sekarang ni aku nak Eddie tanya soalan dekat saksi yang pertama ni dulu. Jadi memandangkan hakim dah cakap macam tu, so Eddie ni pun diteruskan soalan dia dekat Detektif Anderson ni. Okay, detektif, memandangkan darah Ariella tak ada setitik pun dekat badan Carl ni. Jika ada pembunuhan dan pembunuhan tu berlaku di atas katil, mesti darah dekat Ariella ni mengalir ke badan Carl ni. Setuju atau tidak? And then Eddie dia tanya Detektif Anderson tu, okay detektif, kita dah clarify yang kata badan Carl tak ada setitik pun darah daripada Ariella, darah Ariella. Waktu keadaan mayat ni hang jumpa, kira jumpa waktu first time. Lepas tu Anderson kata tak, aku tak setuju, sebab aku rasa memang dia pun ni dibunuh dekat atas katil tu. And then Eddie kata hang setuju tak, kira darah ni dia mengalir ikut gravity, maksudnya mengalir ke bawah. And then Anderson kata yes, of course aku setuju benda tu. Tapi and then Eddie ni dia macam potong cakap si Anderson ni, dia kata benda ni simple fizik, darah dia akan mengalir ke bawah sebab kita punya gravity. Dan memandangkan badan Carl ni dia lebih berat daripada badan Ariella, so confirm lah bila darah Ariella ni keluar, darah tu akan mengalir ke badan Carl. Tapi sekarang ni dekat badan Carl tak ada darah tu. So maknanya dekat sini kita boleh katakan yang Carl ni dia ni dibunuh di tempat lain, bukan dekat atas katil. Kira dia dibunuh sebelum tu dan dia diletakkan dekat atas katil. Sebab kalau diikutkan Ariella punya darah ni, maknanya dia ni dibunuh dulu. So darah dia tu mengalir, darah dia tu dan kering lagi, dan barulah mayat Carl ni letak dekat atas katil di sebelah Ariella tu. So disebabkan tu lah darah tu tak kena dekat badan Carl ni. Possible tak possible? Lepas tu kira macam Anderson ni dia macam muka geram tau. And then dia macam possible. And then Eddie ni dia kata okay, waktu mula-mula hang kata dekat juri yang satu-satunya cara untuk depa ni dibunuh adalah di atas katil ni, di mana Carl ni dipukul oleh kayu baseball dan Ariella ni ditikam berkali-kali waktu dua-dua ni baring dekat atas katil. And then Anderson ni kata mungkin, tapi benda ni macam takkan ubah yang defendant yang pembunuh sebenar. Lepas tu elok si Eddie ni dia macam nak tanya balik soalan dekat Anderson ni. Tiba-tiba Harry ni dia macam angkat tangan stop macam tu. Tiba-tiba ada court officer dia macam bisik something tau dekat Harry. Lepas tu Harry ni muka dia macam muka marah. And then Harry ni dia kata okay, mahkamah ditangguh selama 20 minit, saya perlu berjumpa dengan dua-dua lawyer dekat bilik saya sekarang ni. And then terus macam semua bangun dan juri pun belah, dan ada officer dia kutip semua note-note, buku-buku note daripada juri ni. And then Eddie kata wish, ni macam benda besar ni kan, sebab nampak muka Harry ni marah sangat. Jadi semua pun belah daripada situ. And Eddie ni dia macam risau kalau macam ada something wrong dengan juri ni. So dia pun macam kena pilih juri yang baru balik. Memandangkan perbicaraan dah start, so bila hang pilih juri yang baru, hang tak boleh macam repeat balik perbicaraan tu. Hang kalau macam juri tu dia refresh balik dekat tengah-tengah perbicaraan, tengah-tengah lah hang kena explain dekat dia. So tak nak lah benda tu kan. Okay, waktu dalam perbicaraan tu Kane ni bila dia tengok apa yang Eddie Flynn ni buat, dia memang macam dia unexpected gila. Dia tak sangka yang Eddie ni terror macam tu. Dia tak sangka Eddie ni sampai buat demonstration macam tu, sampai panggil Mr. Cheeseman ni. Jadi macam Kane ni dia macam ada risau sikit tau. Lepas depa ni macam juri-juri ni kena bangun dan pergi ke bilik depa. Kira waktu
tu Kane ni memang tengah duk tengok Eddie ni. Lepas tu tiba-tiba ada orang yang juri yang depan dia, perempuan nama macam Betsy macam tu. And then Betsy ni dia macam terpijak kertas yang si Kane ni buang dekat depan tau. Lepas tu Betsy ni dia macam turun lah. Dia turun, dia ambil kertas tu, lepas tu dia buka, and then dia macam words yang tulis guilty. Lepas tu ada orang sebelah dia, perempuan juga, dia kata tulisan tu tulis guilty ke? Lepas tu dia cakap weh. Lepas tu Betsy ni dia duduk sebelah Spencer yang dia macam discuss pasal perbicaraan ni waktu dia tengah berehat 10 minit tu. And then Betsy ni dia kata, weh Spencer, hang ke tulis ni? Hang gila ke apa tulis macam ni? Mana boleh? And then Spencer ni dia macam tengok, tu bukan aku punya lah, bukan aku yang tulis lah. And then dekat juri ni dia macam ada satu officer tau, officer yang kira macam jaga mereka ni. And then officer tu kira macam dia lalu dekat Kane, dia macam nak suruh mereka ni diam lah. Lepas tu officer tu dia nampak kertas tu, and then dia macam dia nak ambil lah kertas tu, dia nak ambil kertas tu, and then dia pergi, and then dia bisik dekat hakim. Dan lepas dia bisik tu kira macam tadilah depa pun semua beredar. Lepas tu juri-juri yang lain ni macam depa ni duk marah Spencer ni lah. Dia kata, apa yang hang buat ni? Hang ni manipulatif gila. Lepas tu depa bangun dan pergilah bilik depa tu lah, bilik juri-juri ni. Lepas juri kena bangun, kena belah tu, kira macam waktu tu dalam court macam tengah kecoh lah. Sebab yelah tiba-tiba tengah bicara, tiba-tiba stop macam tu. Macam mestilah orang curious kan, kenapa, ada apa jadi kan. Lepas tu Eddie ni dia pergi jumpa Robert dulu. Dia pergi kat Robert, dia kata buat tenang. Robert tu waktu tu kira macam gelabah. Dia kata, apa yang dah jadi? Kenapa yang jadi macam ni? Macam tu lah. Waktu tu Eddie ni dia pergi dekat Robert, dia kata hang buat tenang, hang relax je dulu. Lepas tu Robert tanyalah, kenapa ni? Kenapa tiba-tiba macam stop benda ni kat tengah jalan? Eddie kata, benda ni actually a good sign for you, a good opportunity for you, sebab rasanya akan ada juri yang macam rogue jury. Lepas tu Robert kata, apa yang macam bagusnya untuk aku? And then Eddie kata, kalau ada rogue jury, so maknanya macam juri ni dia akan berbelah bahagi tau. Dia akan tengok secara lebih teliti untuk tidak bias dah. Jadi hang cool je, hang relax je. Kita, yelah baru first day, kita ada banyak lagi, tapi hang jangan seronok sangat, sebab kita tak tahu apa yang prosecutor akan tanya saksi nanti. Lepas tu Eddie ni dia tanya Robert, Robert, aku nak make sure dengan hang ni, aku nak tanya hang balik, betul ke hang letak kayu baseball tu dekat hallway, macam kira macam letak dekat depan pintu macam tu lah, depan pintu masuk? Lepas tu Robert kata, ya betul, aku memang letak dekat situ sebab aku ni dibesarkan dekat macam kawasan kampung, dan benda ni diamalkan oleh bapa aku. So jadi macam benda tu dah jadi habit aku duduk kat mana ke, aku pindah dekat mana pun, benda tu mesti akan ada dekat depan pintu. Tapi aku tak pernah guna kayu baseball ni, kira macam letak tu atas syarat saja. Lepas tu Eddie ni dia macam terfikir, pelik, macam mana boleh kayu baseball tu boleh sampai naik atas, tapi dekat badan si car, dekat tengkok di car ni kan ada macam satu line dekat tengkok dia. And then Eddie kata, tak apa, hang tunggu dulu, aku nak masuk bilik hakim. So Eddie dengan Art ni pun dia pun masuklah bilik hakim, bilik Harry ni, dan dia pun duduk dekat kursi. Dan Harry ni pun dia katalah, kita dah ada rogue juror. Lepas tu Art ni dia macam deri, damn it. Eddie ni pun sampai macam dia macam pening kepala, memang sangkaan dia tu betul lah. Rogue juror ni maksud dia, juri yang jadi juri ni dia akan bias. Selalunya rogue juri ni adalah orang yang macam kawan ke, ataupun family ke, ataupun saudara ke kepada defendant ataupun prosecutor. Untuk hang jadi juri, hang tak boleh ada kena-mengena dengan siapa pun dekat dalam mahkamah ni. So rogue juror tu maksud dia yang tu. Dan bila ada rogue juror ni, jadi macam hang memang huge deal lah, sebab hang kena buang juri ni walau macam mana pun. Hang kena ambil alternates. Itulah fungsinya alternates juri ni. Lepas tu Art ni dia tanyalah, siapa rogue juror tu? And then Harry ni dia pass notes yang tulis guilty tu. Lepas tu Eddie dengan Art ni tengok lah. And then Eddie tanyalah, so hang nak hold ke trials ni dulu? Harry kata, tak, aku tengah fikir lagi, sebab sekarang ni kami tengah cari siapa rogue juror ni. Jadi memandangkan dah ambil notebook daripada juri-juri ni, dan aku jumpa ada 2 notebook yang tulisan dia sama, tulisan dia lebih kurang. Lepas tu kira Harry ni dia tunjuklah buku yang matching dengan kertas tu. Lepas tu Eddie dengan Art ni macam dia pun tengok, dia pun kata yang ni matching, yang ni lah paling matching sekali. Harry kata tak apa, dia panggil officer dia suruh panggil juri tu, juri yang owner kepada notebook tu. Dan juri tu adalah Spencer. Lepas tu elok Spencer ni masuk, and then si Harry ni pun dia tanyalah, Mr. Spencer, hang ke tulis kertas ni? And then Spencer kata, tak, aku tak tulis kertas tu, aku tak tahu pun
pasal kertas ni. And then Harry kata, sekarang ni kertas ni matching dengan tulisan hang. Hang nak menidakkan lagi benda ni ke? And then Spencer kata, tak, betul, ni bukan tulisan aku. Aku tak tahu pun benda ni. Ni mungkin orang lain punya. And then Harry ni dia macam, dia bengang tau. Dia kata, dah, aku boleh tanya setiap juri ni tau pasal benda ni. Tapi boleh tak macam jimatkan masa aku daripada bertanya, mengaku je lah. Ke hang nak aku macam humbat hang dalam jail je? Senang cerita. Tu Spencer ni dia macam terdiam. Lepas tu dia kata, tak, aku tak tulis tulisan ni. Ni bukan kertas aku. Lepas tu Harry ni kata, okay, Mr. Spencer, sepatutnya hang tak boleh buat macam judgement pada awal-awal ni. Hang tak boleh macam tulis dekat atas kertas, lepas tu share dengan rakan juri hang, discuss pasal benda ni. Sebab yang tu kira macam menghasut, mempengaruhi. Hang tak boleh buat macam tu. Ini dah menyalahi undang-undang. So memandangkan benda ni dah jadi macam ni, so hang ni dah dismiss menjadi juri. Hang dah tak boleh jadi juri. Aku akan minta polis check kertas ni untuk DNA cap jari. So for your own sake, minta lah hang ni bercakap benar. Kalau tidak, memang hang ni kami akan jatuhkan hukuman duduk dalam penjara. Kira memang big deal tau benda ni. Sebab sebagai juri, hang memang tak boleh share pendapat hang. Sebab kemungkinan hang boleh mempengaruhi orang. Dan bila mula-mula hang dah macam judge macam tu, so maknanya hang ni bias. And then tulis pula atas kertas, lepas tu tersebar pula dekat macam juri lain. So benda tu macam mempengaruhi tau. Sebab tu benda ni macam huge deal. Sebagai juri ni macam tanggungjawab hang memang sangat besar. Hang tak boleh main-main tau benda ni. Lepas Spencer tu keluar, so Harry ni pun dia kata, okay, aku dah pilih alternates untuk menggantikan tempat Spencer ni. Jadi ada tak di antara hampa dua ni nak macam benda ni ditangguhkan? Lepas tu Eddie dengan Art ni kata memang tak nak lah ditangguhkan. Kira dia pun ni nak teruskan lagi. And Harry ni kata, patut pilih 20 orang alternate. Senang cerita. Macam bila duk pilih 20 orang, macam hang boleh buang semua yang sekarang ni dan ambil yang 20 yang baru. Faham tak? Hang tak payah dah nak interview dah lagi sekali apa semua. Ni dia ambil alternate 4 je. So once perbicaraan bermula, kira alternates ni lah ganti tempat Spencer ni. Okay, waktu juri-juri ni tengah tunggu dekat bilik tu, so mereka ni pun diarahkan untuk masuk balik bilik court. Hakim mengumumkan kata ada juri baru, iaitu seorang perempuan. Dan hakim pun dah bagi warning dekat juri-juri ni, kata hampa dah tak boleh buat macam ni. Kalau ada next person yang buat benda yang sama, macam biasalah kami akan mendakwa hampa. So waktu tu K ni dah macam dia dah berjaya singkirkan Spencer ni. Dia nak singkirkan lagi seorang juri tau. Lepas tu K ni kira macam dia tengok Eddie Flynn once perbicaraan tu start balik, dan dia kata macam dia memang memandang rendah lah kebolehan Eddie ni. Dia tak sangka lah Eddie ni terror macam tu. So dia nak fokus betul-betul macam mana nak buatkan Eddie ni kalah. So Eddie ni pun dia start tanya balik dekat Detektif Anderson ni. Dia meneruskan lagi perbicaraan ni. Okay, detektif, kita dah establish yang mengatakan hang setuju yang pembunuhan ni boleh berlaku berbeza daripada apa yang hang cerita waktu mula-mula perbicaraan ni. Possible untuk dilakukan dari segi different method. So hang boleh tengok balik daripada autopsy report badan Mr. Carl ni. Lepas tu Anderson ni dia cakap lagi, dia kata, aku still percaya yang Carl dan Ariella Bloom mati dibunuh di atas katil. Bukan mati macam mati sebelum tu, macam mati di tempat lain. Lepas tu Anderson ni kata, okay, kalau hang tengok report tu, ada mengatakan yang dekat tengkok si Carl ni ada macam satu line bengkak, macam satu line purple macam tu lah. Macam ada bruise tapi satu line. Lepas tu Anderson dia tengok report tu, okay, dia nampak. And then Eddie kata, macam mana macam Carl boleh dapat bengkak tu kalau dia ni dibunuh di atas katil seperti yang hang katakan. And then Anderson kata, aku tak tahu, tapi possible juga benda tu, kira bruise tu, dia dapat sebelum dia ni dibunuh. Kira bruise tu tak ada kena-mengena dalam pembunuhan ni. Lepas tu Anderson dia kata, betul, possible juga. Tapi macam mana kalau benda tu adalah benda yang paling penting sekali dalam kes pembunuhan ni? Okay, cuba hang tengok gambar ni pula. Lepas tu kira gambar ni kira tunjuklah gambar di ruang tamu, di dapur, kira seluruh rumah tu lah. And then Eddie kata, kalau Carl ni tak dibunuh di atas katil, possible untuk dia ni dibunuh dekat tempat lain, macam ruang tamu, kitchen dan bilik-bilik lain lah. Memandangkan polis dah cek satu rumah, tak ada kesan darah dekat tempat lain, betul? Lepas tu kira Anderson ni dia jawab confident lah. Dia kata betul, memang tak ada kesan darah di mana-mana tempat, hanya ada di atas katil di mana mayat ni dijumpai. And then Eddie ni dia kata, detektif, kalau lah ada seorang penceroboh masuk, dia serkuk kepala Carl, dia cekik dengan
bag, macam bag yang dia sekuk. Kira dia cekik Carl ni daripada belakang. So kesan tu akan menegakkan kesan yang sama tak dengan apa yang dekat badan Carl ni. Anderson ni dia macam terkejut tau dengan soalan tu. Dia macam tak expect Eddie tu tanya macam tu. And then Anderson dia kata mungkin, tapi Carl ni dia bukannya mati sebab kena cekik. Dia ni mati sebab pendarahan di kepala dia. And then Eddie kata ya betul. Dan detektif, Han tahu tak di mana defendant ni dia simpan kayu baseball tu? And then Anderson kata aku tak tahu. Eddie kata dia simpan dekat depan pintu masuk. Okay, back balik macam yang aku kata tadi. Macam mana kalau ada seorang penceroboh, dia masuk ke rumah tu, dia sekuk kepala si Carl, dia cekik kepala si Carl ni, dan Carl ni pun melawan. Bila Carl ni melawan, dia ambil kayu baseball tu, dia pukul kepala Carl ni. Sebab Carl ni kan security guard, so dia ni akan duduk dekat bawah. Logik juga kan. I like where this is going. Lepas tu Anderson ni dia macam tak boleh terima tau macam andaian tu. And then Anderson ni kata, dia macam dah gelabah, dia macam tak senang duduk tau. And then Anderson ni dia kata lah, okay, kalau dia buat macam tu, macam mana, kenapa tak ada kesan darah? Itu adalah satu kesilapan yang besar daripada saksi. Sebab saksi dia tak boleh tanya soalan dekat lawyer langsung, memang tak boleh tanya. Dan benda tu adalah peluang yang besar kepada lawyer untuk menerangkan benda tu. Bila lawyer terangkan benda tu, macam there is no way to stop it. Macam Han takkan boleh stop dia sampai dia habis terangkan. Jadi benda tu is a big opportunity sangat-sangat, sebab dia boleh explain dekat juri juga. And then Eddie kata, macam aku kata tadi, ada seorang penceroboh, dia sekuk kepala si Carl ni dengan bag ke, dengan apa ke, tapi dia sekuk lah dengan something, dengan bag lah, senang cerita. Dia sekuk dan dia pukul dengan kayu baseball. So darah tu percik dekat dalam dalam bag tu. So sebab itulah tak ada kesan darah dekat kapet ataupun dekat ruang yang lain ni. And then memandangkan Ariella ni dibunuh dekat atas katil, dan kemudian penceroboh tu nak bawa badan Carl ni, nak letakkan dekat sebelah Ariella, mengambil masa. Dan mengambil masa itulah yang membuatkan darah Ariella ni sempat kering. Dan disebabkan tu juga darah Ariella ni dia tak mengalir dekat badan si Carl ni. Dan itu juga menjelaskan kenapa ada parut bengkak, parut biru dekat tengkok si Carl ni. Lepas tu Anderson ni dia buat lagi mistake. Dia kata, aku tak faham benda ni, dan kenapa dia nak pergi letak badan Carl ni dekat sebelah mayat Ariella. Dia bagi lagi peluang dekat si Eddie ni. Eddie ni kata mungkin penceroboh tu dia nak letakkan motif yang untuk menyalahkan si defendant ni. Macam nak create satu senario yang mengatakan, oh, Ariella ni dia ada hubungan dengan ketua security, dan memandangkan si suami ni balik dan jumpa benda tu, dan konon-kononnya si suami ni lah yang bunuh depa ni sebab ialah isteri curang dengan ketua security. Jadi seorang penceroboh, seorang pembunuh, dia create a narrative, dia create a story, a motif untuk menyalahkan si defendant. Dan benda tu dah divert polis untuk menyiasat tentang Robert Solomon ni, tak menyiasat tentang pembunuh tu yang telah melakukan pembunuhan tu. Dan pembunuhan tu berjaya melarikan diri lah. And then Anderson ni dia macam bengang tau. Lepas tu dia kata, itu pendapat hang. And then Eddie dia kata, okay, kita tak payah cakap pasal pendapat lah, kita tak payah cakap pasal opinion lah, kita cakap pasal fakta. Okay, fakta dalam autopsi mengatakan tak ada kesan lebam dekat badan Ariella ni, betul? And then Anderson dia kata, ya betul, sebab yelah mungkin dia diserang waktu dia ni tengah tidur. Lepas tu Anderson kata, boleh tak dia nak bahan bukti exhibit 1, which is kayu baseball. Dan dia ambil kayu baseball tu, lepas tu dia macam Eddie ni dia macam hayun kayu tu. Lepas tu kira macam kayu tu terkena katil, bunyi kuat gila. And then Eddie kata, okay, seperti yang hang gambarkan, hang kata depa dua ni kira tengah tidur. Waktu tertuduh memukul kepala si Carl ni, dia pukul Carl ni waktu dekat atas katil. Tapi berdasarkan demonstrasi daripada aku tadi, ketukan dekat katil ni dah kuat. Takkan Ariella ni tak dengar. Kalau lah betul defendant ni dipukul kepala Carl ni waktu depa dua ni tengah tidur, kalau dia pukul, Ariella mesti terbangun. Dan terbangun mesti akan ada macam pergelutan. Lepas tu Anderson ni dia macam, saya tak ada pendapat tentang part ni. And then Eddie kata, okay lah,
Jom kita pergi cakap pasal pisau yang paling penting lah dalam kes ni. Okay, berapa kali polis check kawasan rumah ni untuk cari pisau tu? Dalam 12 ke 13 kali macam tu. Lepas tu polis tak jumpa lah pisau tu kan. And then Anderson kata, ya, memang polis tak jumpa pisau tu. Macam aku kata tadi, pisau tu aku jumpa pagi tadi. Lepas tu Eddie kata, macam tempat dia sorok tu tempat yang bagus kan. And then Anderson kata, tempat yang memang bagus lah. Tapi yelah, last kali kita jumpa juga. Salah satu sebab kenapa senjata tu disorok macam tu, sebab dia tak mau senjata tu dijumpai. Betul? Anderson kata betul. Okay, let's say lah memang defendant dia ambil meja seperti yang katakan, dia pijak meja tu dan dia sorok pisau tu dekat dalam lampu tu. Dan selepas tu, kenapa defendant dia tak letak balik meja tu dalam original position dia? Kenapa dia mesti dia terbalik kan? And then Anderson kata, aku tak tahu yang tu. So hang jumpa pisau tu disebabkan hang tengok meja tu terbalik, betul tak? And then Anderson kata, ya betul. Dan disebabkan meja tu terbalik yang macam relate, yang hang boleh discover kata ada something else. Macam hang jumpa tapak kaki tu dan ada orang sorok senjata dekat atas tu. Benda tu yang macam bagi clue dekat hang. And then Anderson kata, betul. So kalau pembunuh tu dia letak meja tu secara macam original position dia, hang pun mesti takkan jumpakan senjata tu. Anderson kata, ya betul, kemungkinan. Okay, berdasarkan call 911 emergency tu, dan polis sampai dekat rumah Robert, kira macam beza dia tu macam dalam 7 minit macam tu. Ya betul.